من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يدع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada petang yang berbahagia ni. Allah SWT izinkan kita untuk kita sama-sama terus berada dalam suasana ketaatan. Yakni dengan arti kata kita nak meluruskan kehidupan kita dengan cara yang Allah SWT ridha. Allah yang menjadikan kita wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan surah As-Saffat ayat 96, Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita dan seluruh perbuatan kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 11 kalau tak silap, yang mana Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ayat 21, Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Allah. Al-Baqarah ayat 21. Yang mana daripada Al-Baqarah ayat 21 ini ibrah ataupun tadabbur yang kita boleh lihat supaya kita selalu berada dalam ketaatan. Yakni Allah SWT mengatakan bahawa wahai manusia, sembahlah aku. Sembahlah aku. Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sebut tentang sembah Allah SWT ini merujuk pada perbuatan yang kita mesti lakukan dalam hidup kita ni, mesti rujuk kepada pengabdian sebagai seorang hamba. Hamba kepada Allah SWT yang telah menciptakan kamu. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Yang menciptakan. Jadi bila kata Allah yang menciptakan kita hari ini, dan di kata lain kita tidak boleh ada pilihan yang mana untuk melakukan satu perkara tanpa ada kata apa, bimbingan, tanpa ada mengikut protokol ataupun SOP ataupun undang-undang yang Allah telah tetapkan. Walaupun nampak hari ini kita ada hamba ni, Allah SWT bagi kita pilihan. Sebab kita ada akal.
Pilihan ni sebab kita ada akal. Akal yang mana mendatangkan kerja untuk ada pilihan ataupun memilih. Memilih. Allah menciptakan akal untuk kita ada pilihan dan kita melakukan af'al untuk memilih. Tetapi tidak bermakna kita hari ini boleh memilih-milih. Boleh buat apa yang kita suka, tak boleh. Cuma hari ini Allah bagi pilihan. Allah bagi pilihan, option. Option kita ni dua je sebenarnya. Option yang kita ada ni ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur, iaitu keburukan. Pun Allah ciptakan keburukan ini, Mas. Dia bukan ciptaan makhluk sendiri. Tiba-tiba ada, tidak. Semua kejadian yang mesti kita i'tiqad itu Allah ciptakan. Allah menciptakan semua perkara. Tak ada satu pun yang terjadi sendiri. Keburukan, fa'alamaha fujuraha wa taqwaha, dan ketakwaan. Sistem ini ada dalam hidup kita. Negatif positif lah. Negatif positif. Ibarat macam itu. Pun ada dalam sistem kehidupan. Negatif positif. Kalau tak ada negatif positif ni, dia tak ada charge lah. Cuma dalam konteks keburukan, ketakwaan ini, yang mana pilihan kita dalam hidup, buatlah apa saja pun perbuatan, adakah dia duduk dalam kumpulan ini, kumpulan A, atau berada dalam kumpulan B, keburukan. Dua saja pilihan yang kita ada. Yang kita nampak di sini adalah pecahan-pecahan perbuatan. 1, 2, 3, 4, 5, bangun pagi, mandi, lepas tu solat, guna siasat nak pergi kerja. Perbuatan tu banyak. Banyak perbuatan. Buat macam-macam benda kita nak buat hari ini ni. Tapi kalau kita simpulkan, adakah perbuatan itu, af'al itu duduk dalam kategori ketakwaan, ataupun af'al itu akan duduk dalam kategori keburukan. Nah, di sini bagaimana nak meletakkan ketakwaan dan keburukan ini adalah dengan nilai tadi, ibadah. Ibadah. Dengan nilai sebagai ibadah, iaitu hamba Allah. Hamba Allah. Bila kata merujuk kepada istilah hamba Allah itu, ini mestilah kita mengikut apa yang Allah suruh. Walaupun kita ada pilihan, hari ini nak buat buruk atau baik. Hari ini kita boleh ada pilihan. Allah ciptakan pilihan itu. Sebab tu boleh buat pilihan. Bukan kita create pilihan kita. Tidak. Allah ciptakan sebagai ujian untuk kita. Sebagai nak tengok siapa di antara kamu yang benar-benar yang tunduk kepada surat. Maka bila dirujuk kepada perbahasan hamba Allah, kita ada dua pilihan, buruk dan baik. Maka pilihan kita sudah pasti akan merujuk kepada pilihan yang mana Allah takdirkan sebagai hamba Allah itu. Mestilah dengan menggunakan akal yang waras tadi, yang akalnya Allah telah kurniakan, Allah telah ciptakan kita, untuk sembah Allah, tunduk kepada Allah, dalam arti kata mengikut segala suruhannya. Ini suruhan. Suruhan. Kita terjemahkan suruhan. Nah, daripada ketakwaan ni, kita terjemahkan dalam perbuatan, dia akan jadi suruhan, dan meninggalkan keburukannya adalah perkara yang dilarang. Larangan. Nah. Dan apabila sesiapa yang hari ini berada dalam kedudukan suruhan Allah, ketahuilah bahawasanya ia telah mendapat petunjuk Allah dan bimbingan Allah Ta'ala. Allah telah memudahkan dia untuk dia melakukan suruhan dan kebaikan. Ini mesti bersama dengan inayah Allah Ta'ala. Dia bukan boleh tiba-tiba dia nak buat baik, tidak. Dan rugilah sesiapa yang tiba-tiba hari ini dia sangka dia boleh buat larangan. Rugilah kerana larangan pun dengan bantuan Allah. Hati-hati. Sebab tu orang kata, lain clear lah. Lain clear. Lain clear. Memanglah lain clear. Allah tolong. Allah tolong. Ialah,
Mana boleh perkara tak ada pertolongan Allah? Semua ada. Tak ada dengan diri sendiri. Tapi pertolongan yang tanpa ada redha Allah. Dipanggil istidraj. Sebab itu kadang-kadang dia ni tengok buat apa yang Allah larang. Tapi clear dia hidup dia. Santai dia tengok. Kita ni berempat pula buat apa yang Allah suruh. Sesak nafas nampak. Dua-dua dapat pertolongan Allah. Dua-dua itu dengan kekuasaan Allah. Tetapi larangan ini perkaranya Allah tak ridha. Dia tidak akan dapat keredaan. Bila maksud keredaan ni apa? Iaitu pada larangan itu berserta dengan keresahan. Orang yang tidak mendapat keredaan itu di dunia ini atau perbuatan yang tidak mendapat keredaan wa imma malah sekiranya dia melakukan ibadah suruhan. Dia lakukan ibadah suruhan. Contoh, kita ambil dalam perbahasan kita pekerjaan lah. Kita bekerja hari ini dalam kerjaya yang kita lakukan, kita katalah dia ada suruhan Allah. Dan saya kerjaya ni Allah suruh sebab apa? Saya nak mencari nafkah. Ini yang sebenarnya yang suruh bukan suruh kerja tu. Bukan semata-mata suruh kerja saja, tapi padanya ada takluk, ada perkara yang menjadi tanggungjawab yang berserta dengannya. Isu nafkah. Okey. Tetapi pada masa sama ada larangan yang dimasukkan dalam isu nafkah. Isu kerjaya ini dimasukkan larangan. Bercampur aduk perkara dalam perkara ini, perkara-perkara yang Allah murka. Larangan tu lagi banyak. Asalnya suruhan tu, ya suruhan, malah dia pergi kepada konteks ibadah dah. Dah masuk suruhan dah. Dia dah faham nak cari nafkah. Tetapi dalam melaksanakan suruhan, dia masih lagi tidak boleh meninggalkan larangan. Dalam suruhan itu ada larangan Allah yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam bab ibadah, larangan Allah kata apa? Riak. Katalah riak. Dia dah ibadah dah, tapi dia lalai dalam ibadahnya, ghaflah. Lalu dia masih tidak terlepas daripada perbahasan syirik khafi. Larangan tu. La tusyrik billah. Larangan kan? Apa kesan dia? Dia buat ibadah, buat. Kesan dia resah. Setiap perkaranya Allah tidak redha. Kalau dia perbuatan tu tengah-tengah larang dah tentulah perbuatan syariat dia, lahiriah kita tahu dah, tapi nak mentaukidkan lagi, nak mengesahkan itu dilarang, pasti ada keresahan. Contoh, larang meninggalkan solat, larangan. Contoh, larang untuk melambatkan solat, dia saja. Sebenarnya pada peringkat awal kita nak melakukan perkara itu, larangan tu, kita mesti tak sedar hati, resah. Orang yang dah biasa dalam Allah train dia dan dari awal kita dapat didikan yang baik ini dengan menjaga waktu solat, tiba-tiba pada satu ketika kita tak dapat dan memenuhi, malah kita terhalang. Pasti ada keresahan. Selagi tak menunaikan solat, dan pasti resah. Jadi bahaya bila dia buat larangan tak rasa resah. Macam mana boleh tak rasa resah? Di sini datangnya perbahasan bahayanya kesenangan. Kesenangan dunia. Kesenangan dunia ni bahayanya apa? Itu dia boleh menutup keresahan. Kalau susah dunia dia tentu resah dah. Alah susah lah. Tengah susah dunia ni, cuma dia kena identify pula. Dia kena clear kan. Dia resah ni sebab susah semata-mata. Atau sebenarnya resah ni kerana ada larangan Allah padanya. Sebab tu jangan terkejut dalam perbahasan yang saya selalu tekankan. Ini bila kita peralusi perbahasan kehidupan ni mas sekalian. Dengan konteks kita menilai semula. Dengan sudut pandang kebenaran. Ini siddiq. Dia punya kaedah je siddiq. Selalu jemaah sekalian, jadikan kaedah ni dia AFT. Ini kaedah yang
seringkali yang saya akan bawa dalam perbincangan. Kalau diringkaskan jadi soft. Ini metod kita, ini metodologi kita. Metod yang kita gunakan dalam syarah yang mana boleh kata keseluruhan lah yang saya bincangkan dalam kehidupan. Yang juga dinamakan hakikat kehidupan dan juga apa-apa perbahasan yang kita bentangkan. Kita tak lari daripada kawaid ini. Dia panggil kaedah lah, kawaid. Kawaid. Kaedah kita ataupun manhaj. Manhaj dalam soft. Baik, bila kata soft ni, dia akan jadi alat, ni kata ilmu alat ni, tools untuk, orang kata apakah kita kalau nak diagnose kan, kalau kita sekarang lagi kena ada sistem computerized tu kan. Nah, cucuk saja RM100, cucuk je. Kenapa cucuk kata? Semuanya rupanya dia jual hardware tu dengan software. Software tu kena setiap kali tu dia kena bayar. Cek dalam tu. Nak troubleshooter. Dia cucuk keluarlah mana error nak reset balik. Kalau tak ada alat tu kita tak boleh buat. Sebab memang kenderaan tu dia buat dengan apps tu. Kalau tak ada tak boleh. Kalau manual senang lah. Kalau dulu style manual kita boleh tengok enjin, tengok apa. Tapi semua dah kat chip semua. Dan nak selesaikan error, kalau keluar gambar tu, gambar ni, keluar simbol-simbol ni, pening kan ni. Keluar simbol tu, ada satu kali saya buat motor saya. Apa kata hari Ahad pula tu kena. Kita double stand. Kita ni tak pernah buat ni, tiba hari tu nak terbuat. Nak jadi cerita belajar. Kita double stand, kita masuk gear. Lepas pelan-pelan supaya tayar belakang berpusing kan. Biasalah motor tu biasa kita buat tu. Punya motor tu je tak boleh buat gitu. Terus keluar default, merah keluar kat situ. Sudah ni. Sistem error ni. Lepas tu dia kata balance shaft failure. Kita nak mati ke lah tu. Tak boleh mati enjin. Sudah katanya. Hari Ahad pergi mana? Buka sini tutup dan tutup. Alhamdulillah takdir Allah saya tu. Saya 15 tu. Buka. Dia panggil apa? Cia motor. Pergi 4 kedai. Motor biasa memang dia tak boleh kata ke sistem kata. Dia kedai motor yang keempat baru dia tunjuk cia motor. Saya pergi. Dia pergi, dia masuk sistem tu, dia reset. Settle. Rupanya memang bila detect tu ada sistem tayar tu dia tak boleh terkapung. Jadi semua akan kacau semua. Okay. Poin saya cakap, hidup pun kena macam itu. Agama itu ada pengisian, itu perisian kita. Ini kalau saya nak kontekkan dalam perbahasan supaya kita nampak dua angle. Islam, disebut Islam, adalah dia panggil perisian, software. Perisian, kalau kita kata, you hidup dengan cara apa? Cara Islam. Okey, Islam ada pengisian. Okey, sekarang ni cerita dia cara pula. Bila kata Islam tapi cara dia panggil the way of life. Sebab tu agama dia terjemah kepada dua perbahasan. Agama dalam konteks perbahasan agama tu sendiri, yang ini pecah kepada 3 bahagian. Iaitu akidah, kemudian syariat, kemudian akhlak. Akidah yang membahaskan tentang tauhid, dan di dalamnya perbahasan rukun semua, kitab-kitab perbahasan dengan akidah, kemudian syariat, kemudian fikih dan manhaj. Dalam perbahasan kita Syafi'iyah, kemudian akhlak dipanggil tasawuf, perbahasan dengan Junaid al-Baghdadi, kemudian Imam Ghazali. Ini kita cerita tentang nak faham software. Bila dah faham software pengisian, nak terjemah pakai apa? Tu kadang-kadang software dia dah betul dah, tiba-tiba nak terjemah tak pakai. Apa dia pakai sistem lain. Sistem Yahudi sebagai contoh. Cara terjemah tak sama. Lepas tu software tu perlukan juga penterjemahan yang mesti sama. Dia panggil itulah hardware tu kan, hardware. Ni saya cuba buat 2 perbahasan kat sini supaya kita nampak apa kata saya nak tekankan di sini, soft ni.
Bila kita sebut perisian kita Islam, terjemahannya kaedah apa pakai? Apa hardware yang kita bawa tu? Alat tu. Itulah kita kena bawa balik kepada kunci utama kehidupan yang Nabi diutuskan. Itulah akhlak Nabi. Inilah menjadi kaedah, alat tu yang akan digunakan untuk menilai balik kehidupan ni, kenderaan kita. Kehidupan adalah kenderaan. Kena faham. Yang nak bawa balik nanti hidup kita ni. Dan kita ni duduk dalam kehidupan kita. Hancur kehidupan kita, habis. Kan? Kita kan duduk dalam kehidupan sekarang ni kan. Kehidupan lah yang akan bawa kita nak balik sekarang ke kehidupan dunia. Nak balik kehidupan akhirat. Kita duduk dalam kehidupan dunia. Jadi, kaedah kita fikir, kehidupan ni kenderaan kita lah. Dalam kehidupan nak berbuah amalan. Nak bawa muatan kosong rugi. Kau terbang besar. Boeing 777. Sekali kosong. Tak ada passenger. Minyak ni saja berapa dah, rugi. Dia mesti pergi, balik pun berisi, pergi pun berisi. Okay. Kehidupan kita ni, nak isi apa? Amalan. Tapi nak cek hidup kita ni, betul tak amalan tu elok atau tak elok dalam kehidupan. Sebab boleh jadi kehidupan tu rosak. Contoh amalan dah betul. Macam tadi kita bincangkan. Tapi ada kerosakan, dia panggil hati dia, riak. Ini dalam kehidupan. Riak-riak semua ni, takabur, ujub, sum'ah. Itu dalam hidup. Menyebabkan solat itu tidak diterima. Dari segi cara buat solat tu betul dah. Tapi kehidupan kita telah mengganggu solat itu. Maksud kata apa? Kita solat sebab nak tunjuk kat orang. Dengan kaedah tunjuk kat orang. Bukan solat tu kita panggil orang, tengok ni aku tengah solat ni. Bukan macam itu. Dia nak tengok kesan daripada ibadah ni. Nampak tak dalam hidup? Tengok. Sebab solat ni aku boleh pakai kereta baru. Nampak? Sebab solat ni aku dapat urah rezeki. Sebab aku zikir begini, nampak tak anak aku dengar cakap? Dia punya natijah tu dia nak tengok dekat kehidupan. Dia nak tunjuk ke orang bahawa dia tu beramal. Dan akhirnya, dia bagi tahu kerana aku beramal. Walhal beramal ni, natijahnya adalah pahala. Boleh jadi kita beramal, tiba-tiba Allah uji susah. Boleh jadi? Boleh. Nabi SAW dapat Islam. Kemudian Nabi 13 tahun kira susah lah. Macam mana tu? Nabi dapat wahyu, kita pergi Gua Hira kan. Balik-balik dah nampak. Balik pada umrah dia ingat macam mentari pagi kan. Walau Nabi turun Gua Hira tu. Apa cerita Nabi bila turun Gua Hira? Cuba kita tahu. Kena pulau, kena ejek, kena najis unta letak. Bayangkan. Bayangkan kita balik umrah tu, pom kena. Termenung kita. Hai, ni umrah aku tak kena gaya ni kata. Orang lain balik umrah, ya Allah duit mencurah-curah. Ni berkat saya doa depan Kaabah ni. Cik bahasa. Jangan kaitkan. Kau ibadah lah. Habis kalau nak dapat semua ni, minta ke Allah. Direct lah doa. Kalau hari ni contohlah, bisnes kita menjadi. Sebab apa? Sebab Allah bagi. Dah. Nak riak apa kalau sebab Allah bagi? Ada nak riak? Tak riak langsung lah. Sebab apa ni? Sebab Allah bagi. Nama kita menghilang. Ni sebab apa anak je ni? Pertama, sebenarnya saya tak lepas tahajud malam. Saya doa ke anak saya ni. Habis. Habis balik awal. Jadilah, memanglah jadi anak tu baik. Amalan kita tu, Dr. Kebir-kebir tengah malam tu, dapat apa? Amalan-amalan lah. Dalam amalan tu kita ada amalan doa. Doa waktu malam itu. Doa time tahajud itu. Silakan. Tapi janganlah cerita sebab tahajud tu kita dapat gitu begini-begini. Habislah amalan tu. Habis. Tapi kita berdoa tu tak ada masalah. Apa orang nak argue tentang doa? Tak ada siapa argue. Macam mana boleh maju? Saya berdoa lah siang malam pagi petang. Tak ada orang kagum pun. Berdoa je tak ada. Cuma si pendoa ni pula tambah pula tu lah mulut saya masin dengan mak ni. Habis kacau juga. Sebab apa mulut masin? Mula sebab amalan tadi.
Sedang amal zikir gitu, zikir ni mulut masin. Kan? Tak boleh jadi begitulah. Masuk kata. Kita nak check lah ni. Ni sistem soft ni lah akan bantu untuk diagnose balik. Adakah kehidupan kita ni berada dalam keadaan kondisi yang baik. Salah satunya, yang tadi saya nak bincang tadi tu. Susah, ni cara dia. Dengan sidik ni susah, kita faham susah. Kita kerja susah. Kita ingat bila susah, resah. Kita ingat ataupun perbahasan dia adalah kita sangka. Kita sangka. Perception. Kita sangka susah itu resah. Dengan kaedah sidik ini membawa kepada perkataan sidik itu saja ada, dia panggil tabaruk, dia panggil barakah, sebab ambil sifat wajib bagi Nabi SAW. Apa-apa yang berkaitan dengan Nabi SAW memang ada barakah, tabaruk itu panggil. Okay. Berkat selawat, berkat Nabi, berkat apa? Kebaikan yang banyak. Itu masuk berkat tu. Nabi SAW semuanya all perfect kan, insanul kamil. Bila all perfect, kebaikan yang banyak, mana kita menumpang lah kebaikan yang telah ada tu. Antaranya juga sifat wajib bagi Nabi, sidik. Kita sidik saja, maka kebaikan yang banyak kita dapat daripada perbahasan sidik. Maka kita tukar perkataan sidik itu dengan bahasa kebenaran. Ataupun kita tukar dengan makna sebenarnya susah itu. Sebenarnya perkataan. The truth, sebenarnya. Bila tengok susah, sebenarnya belum tentu resah. Belum tentu dia akan memberi keresahan. Sebab kita tengah bincang apa ni? Kita tengok adakah sama ada kita ni buat suruhan ke larangan ni. Sebab kesan suruhan itu ketenangan. Suruhan Allah dia kena buat dia tenang. Kesan larangan keresahan, resah gelisah. Salah itu resah gelisah. Itu dua keadaan tu. Sebab itu dia ada contoh kalau dalam konteks neuro punya buat kajian. Ada satu podcast ke apa nah. Dia ni pakar kan. Dia letak kat tangan tu. Bila dia interview tu, dia boleh tengok orang yang bercakap dengan cakap serba salah ke cakap betul kan. Dia punya sistem cakap ni. Sungguh. Bila saya tengok tu, apa kacau ni dengan manusia pun tertipu ni. Sungguh. Kita kalau cakap dengan rasa guilty, dia punya vibration ni lain. Read. Tapi kalau cakap dengan firm, cantik adalah bacaan dia. Tapi dia cerita, dia panggil dia pun ni pakar waktu tu podcast SPRM kot. Tak silap lah. Ada seorang ni dia kerja dia bawa lalat dia tu. Hang sembang lah kat situ. Aku tengok ini, aku tak tengok hang cakap tu. Aku tengok data di sini. Sebab itu di Yaumil Mahsyar nanti dan di Yaumil Mizan, mulut tak cakap dah, tutup. Yang ada bercakap nanti adalah data yang dirakamkan. Jadi makna kata memang resah ni dia akan membawa kepada perbahasan perkara yang buruk, salah, resah. Okay. Susah itu belum tentu resah, belum tentu. Sebab tu tadi kita bincang, resahnya boleh jadi sebab susah, okey, tetapi belum tentu. Sebab apa? Susah. Ini perbincangan luaran. Yang melibatkan luar ni, keadaan kita lah. Yang perlukan kepada mujahadah. Mujahadah. Baik, resah ni bukan cerita luar je mas sekalian. Resah ni dalaman. Dalaman. Yang melibatkan perasaan. Okay. Dia ada kaitan. Maksud kaitan ni, luaran boleh memberi kesan kepada dalaman perasaan.
Tetapi tidak semestinya. Itu bahasanya. Sebab apa? Sebab dalaman ini, bila contoh, susah ini berlaku dalaman. Pertama kita faham di sini dulu. Satu, dua. Kedudukan dia. Dalaman ni bila sebut perasaan dan termasuk dengan perbahasan hati. Bila perasaan dalaman ni perkara yang gaib lah. Bersifat abstrak. Nah. Bila sebut dalaman, resah ni hal dalaman. Dan dalaman ini dia melakukan suruhan walaupun susah. Ni ayat dia poinnya saya cakap ni. Walaupun perkara itu susah, namun di saat yang susah itu adalah kerana suruhan Allah, maka dalamannya akan mendapat kesan daripada suruhan. Kalau benar suruhan itu dilakukan dengan benar, maka resah menjadi tenang. Itu maksud dia. Susah tetapi itu suruhan. Kan datang kerja kan susah ni. Naik motor gitu. Payah. Belum cerita kecelakaan jalan raya, aksiden semua tu kan. Tapi kerana walaupun dia susah, mujahadah dan dia lakukan dengan hati ni, niat lah. Kalau pergi pada ibadah, dia bermula dengan niat. Inna amalu bin niat. Kemudian dia betulkan buat. Buat ni, suruhan lah. Buat pula, dia pergi kepada hukum yang 5 kan. Hukum. Yang mana nombor 1, dia akan menjauhi yang haram. Nombor 1 sekali, dia akan faham dulu. Yang haram-haram jangan buat. Kemudian dia akan memenuhi yang wajib. Wajib. Kemudian dia akan tengok sebelum pergi ke sunat, dia akan bawasan harus dulu, mubah. Pergi ke sunat. Dan ada yang makruh. Jadi niat dia tu memang betul mencari nafkah. Niat dia kerana Allah. Bila sebut kerana Allah, itu mesti meletakkan nilai ini nombor 1. Bukan niat nampak duit dah. Bila dia tidak buat apa yang Allah suruh, pertama niat, dia tak betulkan niat. Sebab tu perbuatannya nampak betul tadi. Dia bekerja luaran ni, kerjaya, kerja. Pada masa yang sama, niat dia tidak selari dengan ibadat. Sebab dia kerja, niat terus duit. Bila niat dia terus duit, dia tak jadi ibadah. Tak jadi ibadah. Kerja, niat nawaitu dia, duit. Walaupun luaran nampak betul, Ustaz, kerja nak dapat duit. Memang nak dapat duit, tapi niat kita bukan sebab duit. Itu dah betul. Sebab apa? Kesan dia nanti, kerja ni dah lah susah. Bila niat tak betul, dia jadi resah lah. Dan Nabi kata, inna amalu bin niat. Sebab tu orang susah payah nak bekerja, nak menghilangkan resah dia konon-konon kena kipas sana, kipas sini. Dia kena naik pangkat nak dapat duit. Dia ingat dia boleh selesaikan resah. Tak, resah ni selesai bila dibutuhkan niat balik. Niat dia apa kerja ni? Kita orang Islam kena belajarlah macam mana nak niat kerana Allah. Kena belajar. Niat ni kena belajar. Bukannya tiba-tiba niat jadi. Dah belajar. Belajar macam mana? Belajar berakidah. Contoh kita hari ni, kita belajar. Niat kerana Allah saja. Kerja saya niat kerana Allah. Bukan kerana tak boleh. Duit ni adalah hasil daripada kerja. Itu ujung sekali. Ujung sekali. Hari yang ke-25 kerja. Itu pun dapat sekejap. 2 minit masuk. Auto. Tak sempat nak hold. Ada autodidak. Depa sistem. Masuk tap terus. Separuh huyuk. Itu pun kita niat. Kalau betul yang kita huyuk hilangkan kerana suruhan Allah, padanya ada tuntutan yang wajib, tak resah. Kadang-kadang kita, yelah gaji kita, katalah 3,000. Kalau aku tak kahwin, aku makan seorang, 3,000 tu kan. Setengah orang lelaki. Ini kena dah kahwin, 3,000 tu tak solid kat kita.
Tolak, tinggal 1,000. Contoh kan. Memang pada mata kasar kurang 2,000. Tapi kerana itu suruhan Allah, Allah ganti dengan tenang. Bukan tenang saja, bila perkara itu kebaikan, Allah gantikan yang lain pula. Datang yang lain. Bukan hilang macam itu je. Dah lah Allah bagi tenang. Kemudian kerja tu apa datang yang lain? Rupanya kerja dia semakin bagus. Allah datangkan profesionalisme dia. Allah datangkan otak dia makin cekap buat kerja. Allah datangkan orang senang berurusan dengan dia. Orang datangkan macam-macam lah. Kemudian dengan dia redha 2,000 tu bayar untuk nafkah semua. Allah buat dia kuat hati dia untuk berhadapan dengan tekanan kerja. Kan kalau interview kan, boleh kerja under tekanan? Itu. Nombor 1 tanya. Bukan under tekanan tuan, saya memang tahan maki. Piramli ajar lah. Nombor 1 tahan maki. Semalam saya jumpa sahabat saya. Duk cerita dia buat umrah. Dia bertawif lah. Dia dah 4 tahun lah. 4 tahun lebih kurang lah. 4 kali dia bawa, 4 tahun 4 kali. Start. Kita buat 4 kali jemaah ni, kira 4 kali tu kira terror dah lah, Alhamdulillah lah. Lebih pada sekali kan. Lebih pada 2 kali, dah jamak dah tu. Tapi dengan salah sikit je, silap, dia tak respon jamaah punya soalan. Dalam ihram, terpegang minyak wangi. Dah kawan ni, terlepas pandang. Lepas tu yang si jemaah dia ni pula, jenis orangnya ada kontak-kontak ni kan. Dia pergi tanya dengan company lain. Satu company ni CEO dia pula tu. Dia tanya. Lepas tu CEO dia respon. Dia ambil jawapan CEO ni, dia mubuh kat CEO company umrah dia pula. Kawan ni melenting dengan CEO ni. Cakap soalan simple dia pun takkan sampai ke CEO dia. Dia cari siapa mutawif sini. Dia call bagi tu kena sembuh. Takkan benda macam ni pun tak boleh settle Ustaz. Ustaz, dia sikit maaf cakap tak malah. Tak ada, dia embuh saya. Cakap itulah duit. You are dealing with money. There's a money. Money tak cerita perasaan orang. Ingat money ni cerita buat perasaan. Dia tak ada perasaan. Dia kalau nak panjung, dia panjung kat situ. Yang menjaga perasaan ni iman. Sebab tu iman ni dia akan menjaga. Duit dia tak ada. Walaupun ada melibatkan perasaan kan, tapi perasaan dia tak terjaga. Akhirnya kena. Dan saya kata kena, dan kita kena bersedia lah. Maksudnya, kita nak berusaha dengan duit kan. Dan orang tu pula jenis orientasi memang duit. Target ya. Memang tak cerita buat lain je. Buat apa kena ada orang. Buat apa kena ada orang. Dan memang dia nak kena kejar, nak kena, dia dah kira jenis overhead, OP dia apa semua nak kena bayar. Sebulan 30,000. So dia kontrak lah balik berapa orang satu kepala. Dia kira head counter. Dia kira kepala lah. Dia tak kira lain lah. Hak dalaman-dalaman ni aku dengan Allah je. Dia memang macam itu dah. Tapi karakter dia nampak lah. Bila niat dia buat duit dia, karakter dia berbeza lah. Jadi nak masuk dia kata, kalau kita tadi 2,000 dia redha, walaupun hilang 2,000 nampak pada syariat luaran, tetapi Allah ganti dengan ketenangan, pahala sudah pasti, tenang pula tu. Bila tenang ni, otak geliga. Orang tenang, sebab tu orang yang bermain dengan idea dia. Dia akan ada satu suasana yang orang kata apa? Dia cool je. Dia visionary kan. Syed Bulan kalau kat atas OP dia kan, atas meja dia kan, kosong. Clear. Saya ada tengok satu program tu, dia punya CEO, saya lupa. Masuk office dia, semua whiteboard putih. Tak ada apa. Rupanya sekali dia pegang pen tu, dia tulis. Idea. Dia office dia kosong. Bukan kosong, tak ada apa. Dia penuh dengan idea. Dia contoh, boleh jadi macam tu Allah bagi. Dan boleh jadi Allah gantikan dengan dia tadi, tahan maki. Tahan betul mau kena maki. Ada Allah bagi aku bayaran. Ingat tahan maki berapa? Cuba. Nak tahu mahal tak mahal tahan maki, cuba tengok gaji banyak, dia maki. Punya tak sanggup kan. Mesti dia, aku berhenti. Itu harga dia. Mahal lah nak tahan maki ni. Bukan senang nak tahan maki. Jadi nak kena bayar. Tapi walaupun tak dapat bayaran, tiba-tiba kita boleh tahan.
Bukan tahan tu bukan memendam. Kita tahan tu dengan kita boleh digest, boleh orang kata boleh ignore, dan kita boleh identify dia maki tak ada ilmu. Kita boleh digestkan balik, bukan kata kita terima bulat-bulat pun. Bermaksud Allah dah bayar kekuatan kat situ. Sebab tu jangan kita ingat bayaran ni hanya dengan figure saja. Bukan dengan bayar. Allah bayar nak tahan kekuatan. Jam kat mana saya ceramah semalam. Di Ceras saya cakap. Siang kita nampak bekerja luaran. Malam kita nampak macam tak ada kerja. Dan walhal malam maghrib itu adalah permulaan hari bagi orang Islam. Bila permulaan hari, walaupun nampak macam tak buat apa, walhal susunan hari, bila masuk maghrib saja, maghrib masjid. Patutnya orang beriman dia macam itu. Memang maghrib dia akan pergi ke masjid. Hari yang pertama dia. Sebab apa? Sebab masjid ni membantu kekuatan jiwa. Hidup kita bermula dengan jiwa. Permulaan hari. Hari ni, jiwa kacau, jiwa lemah ni. Badan sadar tapi jiwa lemah. Habis tak jadi apa. Nak jadi semangat ni kat jiwa. Betul orang beriman dah terbukti semangat dia. Apa bukti orang beriman ni begitu semangat, kental? Tengok Nabi. 13 tahun Nabi kena dekat Mekah. 10 tahun pula. Kemudian 23 tahun. 10 tahun ni di Madinah. Perang. Tetapi hidup. Maju. Berkembang. Kurun yang terbaik. Walaupun berperang. 13 tahun di Mekah. Macam-macam cerita kita dengar kan. Sumayyahnya. Bilal bin Rabah. Para sahabatnya. Kena tekan. Bukan tekan main mental torture lagi. Physical torture. Depan mata bunuh anak. Sorang-sorang di sulanya Sumayyah. Steady je. Hamba je. Jiwa kuat. Jadi sebab tu bila ini berbalik pada orang perempuan, saya tak, orang kata apa, membawa satu pendekatan wanita ni lemah, halu, jiwanya rapuh, kena ni. Saya kata kurang tepat. Wanita ni Allah jadikan luar biasa hebat, nampaknya lemah tu. Lemah tu bukan lembik. Lemah tu kalau kita faham secara kritikal, lemah tu bukan lemah. Dia panggil halim, halus. Smooth, soft. Soft ni biasanya dia punya gelombang ataupun pergi pada energi dia tinggi. Kalau berterbang, Boeing yang besar, dia punya jalan dia slow. Jangan cuba-cuba nak duduk bawah dia tu. Dia slow. Banyak energi dia besar. Lembut, soft. Sekali dia libas, boom. Sebab itu orang perempuan. Dan akhirnya terbukti. Memang orang perempuan jiwa kuat. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu kubra. Allah takdirkan manusia yang pertama terima tentang Allah. Perempuan. Tapi hari ni orang perempuan nowadays ni, dia faham kekuatan tu dengan duit. Contoh dengan kerjaya, dengan career, dengan harta. Tak mahu cakap itu segelintir lah, tak ramai. Tapi nampak macam ramai. Sebab dia kata, saya ni tak mahu cakap dia nak mengendong anak tu, rasa macam low class tau. Jangan main. Dia lebih rela mengendong iPad. Mengendong iPad, pegang macam tu pun nampak intelligent. Dia dokong anak tu rasa macam, alah, remeh tu rasa. Anak je lah, nak buat apa lagi. Dia tak tahu nak mendidik anak tu kena lebih intelligent. Sepatutnya. Saya bercakap ni sebab tengah buat paper kan sekarang ni. Dari panduan ibu bapa nak mendidik anak-anak di rumah. Ni mentality. Minta maaf cakap. Bukan kata dunia tu, tapi sebab dunia ni orang perempuan dia dah jadi sebaik-baik perhiasan dunia. Dia orang perempuan ni dah jadi ultimate. Dia dah duduk pada maksimum. Kenapa dia perlu rendahkan diri dia dengan tak ada dunia? Ada just additional saja, add on saja. Tapi dia sendiri itu sudah firm dah. Ada, tidak boleh menambah nilai yang sedia ada dan tidak boleh mengurangkan nilai yang sedia ada. Dia add on saja.
Kalau tak ada pun dia maintain. Itu sepatutnya orang perempuan. Kena pula orang lelaki, suami tahu buah ni, dia beli rumah, masuk-masuk rumah, tak ada apa-apa. Bang, tak ada apa-apa rumah ni. Abang cukup ada kamu saja. Kerana kamulah sebaik-baik perhiasan tu. Abang pening nak beli apa? Kacau macam tu kan. Masuk kata belilah. Tapi tidaklah kerana rumah tu sepi. Kerana tak ada benda tu. Sebab tu ini kita boleh belajar dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kita tengok rumah Nabi simple. Simple. Bukan suruh kita macam itu. Tak. Kita ni pakai apa yang Allah adakan sekarang sebab apa yang kenikmatan dan Nabi buat dulu kita dah merasai sekarang. Tapi nak berkata dengan dalil ni, betul lah bahawasanya Ummahatul Mukminin, ketua bidadari syurga, itu kalau duduk dekat dunia, walaupun dah sesimpel mana pun tempat tu, it's okay. Nabi dah buktikan. Sebab tu jiwa ni, jiwa kan. Penyatuan dua jiwa. Rumah tangga ni jiwa. Rumah besar macam mana tapi tak ada jiwa, kosong rumah tu. Apa jadi? Tak jadi apa. Tapi kalau nak isi rumah tu dengan jiwa, maksudnya dah jiwa tu dah okey, kemudian dia nak menjiwai rumah tu. Dia nak cantikkan, dia nak elokkan, silakan, tak ada masalah. Tapi dari jiwa yang dah kuat. Bukan masuk kata, I nak macam ni bawa jiwa I tenang. Habislah kacau. I nak ada fountain kat dalam rumah ni, bawa I boleh tenang. Aduh, fountain ni minta. Kalau boleh bawah tu ada nampak ikan, koi lalu bawah tu bang. Kalau macam itu, dia tak ada jiwa yang kuat. Kalau dia ada jiwa yang kuat, kemudian nak menjiwai, dia nak menghiasi tempat tu, tak ada masalah. Baik, kesimpulan jemaah sekalian pada petang yang berbahagia ni. Maka di sini kita nak meluruskan balik perbahasan kita, kefahaman kita tentang bagaimana kita hari ini mudah-mudahan Allah pilih kita. Walaupun kita ada pilihan, tapi Allah pilih, Allah takdirkan kita untuk memilih ketakwaan. Melakukan ketakwaan, terutama dalam kerjaya kita, ketakwaan ini disumulkanlah, diringkaskan dengan gambaran yang besar. Walaupun di dalam ini berbagai-bagai perkara yang kita lakukan. Namun semuanya mesti kita kaitkan dengan sebagai kita ni hamba Allah. Baik, bila sebut tentang hamba Allah, tak boleh lari dengan perbahasan suruhan dan larangan. Boleh jadi suruhan itu susah, tetapi kerana itu datang daripada Allah, Allah suruh, maka susah tidak mendatangkan resah, kita bincang tadi. Yang resah-resah ni adalah duduk pada larangan. Larangan memang membawa pada keresahan. Nak test, boleh. Buatlah larangan. Tengok, tenang ke tak tenang. Dia langgar larangan, resah. Larangan manusia pun dah meresahkan. Kita datang lambat. Mana ada orang datang lambat? Relax ke jalan. Bos datang dulu. Bos pula jenis hari ni nak tunggu kat depan. Datang rajin dia tengok. Aku tengok staff aku ni sorang-sorang. Dah lah kita setengah jam lambat datang tu. Awal bos sampai. Awal bos sampai aku cakap. Kau ni memang nak kena fire. Kita sekelang kabut je. Allah resah gemuruh pula tu. Nak pula dia saja bagi tag email. Saya dah datang. Sudah. Resah dia. Itu baru larangan manusia. Kalau larangan Allah, lebih-lebih meresahkan. Nyatakan boleh terubat dengan apa-apa melainkan kita meninggalkan larangan itu. Cuma kita bincang tadi bahaya larangan ni sebab dia boleh ditutup dengan kesenangan dunia. Itu kata mata'ul ghurur tu, surah Al-Hadid ayat 2. Antara konsep ataupun dunia ni Allah bagi terjemahan, dunia ni adalah kesenangan yang menipu. Masuk kesenangan menipu, dia boleh menutup keresahan hasil dari larangan Allah tadi. Dia buat apa yang Allah larang, sebenarnya dia dah resah, tapi kerana dia senang, dia enjoy lah. Dia enjoy, aku ada duit, aku pergi pulau sana, aku enjoy. Tapi masa sama dia buat larangan. Itu sangat bahaya. Silent killer. Tahu-tahu dia kerpom kena. Istidraj. Itu berlaku. Wallahualam, itu saja, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita faham kehidupan ini, nak selarikan dia agar dia benar-benar ikut pada landasan yang mana Allah telah takdirkan, yakni suruhan, dan kita berjaya untuk mengurang dan menghilangkan mudah-mudahan dengan bantuan Allah segala larangan Allah SWT. Itu saja. Mohon maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah
yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada tang yang berbahagia. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Dan insana fi khusr lilladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.